Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak sharekan dengan anda. Ramai yang susah sangat nak buat resip, nak kena beli buku resip. Kalau anda ada PC, ada Excel, apa kata anda buat je sendiri. Mudah sangat, tak payah nak beli resip book lagi. Yang penting anda boleh buat sendiri. Senang saja. Jom kita start ya. Okey, pertama saya nak terangkan dulu macam mana apa data-data penting dalam resit. Okay, let's go. Ini resit rasmi. Okay, kita kena tahu apa yang wajib ada dalam resit. Yang wajib ada, okay. Yang pertama, kena ada logo perniagaan. Logo perniagaan anda kena ada dalam resit tu. Okay, yang kedua, kena ada alamat. Alamat lengkap perniagaan. Okay, yang ketiga, kena adalah perkataan resit. Kita tahu dokumen tu apa. Kalau tiba-tiba je tulis terima daripada apa, tak tahu dokumen tu apa, tak boleh lah kan. Okey. Seterusnya kena ada nombor. Sebab resip kena ada running number. Sebab kalau kita nak cari balik resip tu, kita buat nombor berapa, kena nombor lain-lain ya, setiap orang, setiap resip. Yang seterusnya, bila tarikh resip dikeluarkan. Kalau kita pergi pasar raya kan, ada banyak list tu, dia beritahu bila tarikh kita beli. Okey. Lepas tu, diterima daripada siapa. Ini untuk bayaran yang banyak lah. Dia akan tulis diterima daripada siapa. Tapi kalau kita pergi pasar raya, dia tak tulis nama kita seorang-seorang. Sebab kita beli barang banyak dan item banyak. So, dia tulis resip sahaja. Dia tak ada tulis nama kita ya. Tapi kalau perkhidmatan bayaran yang banyak, selalunya kita akan tulis nama daripada siapa kita terima. Okey. Yang seterusnya, kita bayar untuk apa? Saya membeli 4 biji buku. Kalau kat pasar raya tu dia bagi list panjang barang-barang kita beli kat pasar raya. Okey? Lepas tu, jumlah yang diterima. Berapa banyak dia terima duit daripada kita. Kita tulis dekat sini dan kita kena juga tulis dalam perkataan yang kat atasnya, ringgit Malaysia dalam perkataan. Kerana untuk apa? Okey? Seterusnya, siapa yang terima? Guru besar ke, cashier ke, kerani ke? Dia kena tanda tangan mengesahkan bahawa duit tu diterima bagi pihak perniagaan air batu satu taman ni. Macam tu. Itu info-info yang kena ada dalam resit. So, seterusnya kita tengok apa jenis-jenis resit yang selalu kita terima. Okay. Okay, kita tengok jenis-jenis resit yang kita terima. Okay, jenis-jenis resit sebenarnya ada banyak. Ada yang simple je. Ada yang banyak, macam kita pergi pasar raya, macam-macam list kita beli. Ataupun kita pergi hantar anak tadika, macam-macam fee dia bagi. Ada uniform lah, ada buku lah, ada bayar yuran bulanan lah, ada deposit lah, ada macam-macam kan. Jadi dia bergantung pada jenis perniagaan. Contoh lah yang simple macam ni. Officer receipt, receipt ini untuk bayaran satu saja. Senang, satu receipt yang simple. Tapi kalau kita ada banyak item, selalunya dia akan keluar macam ni. Booking fee, registration fee, event fee, benda-benda fee semua total dia kat bawah. Yang ni pun sama. Kalau kita beli stationery pun dia akan bagi banyak. Lepas tu ada total. Itu jenis-jenis resip yang ada. Okay, tapi saya nak beritahu satu benda. Okay, kalau ada orang nak return barang, kita return barang kat pasar raya pun kita buat apa? Kita akan gunakan resip kan. Aku dah beli berapa hari bulan. Peringatan ya, resip boleh dikira dokumen rasmi ya, pengesahan penerimaan bayar daripada pelanggan. Kalau ada apa-apa bercanggah, resip ni boleh digunakan sebagai bukti yang dia dah bayar pada kita. Jadi, kalau nak isu resip pun bukan simply isu lah. Kalau boleh, betul barang kita jual, betul duit tu kita terima, baru isu resip. Kalau tak, jangan isu resip ya. Sebab itu mengatakan kita dah confirm terima duit daripada dia dan untuk bayaran-bayaran yang dikenakan kepada pelanggan. Okey, sekarang kita akan belajar kita akan pergi dia buat dalam Excel sheet. Kita akan belajar buat dengan Excel macam mana cara kita nak buat resit. Jadi, jom next step. Okey, sekarang jom kita belajar macam mana cara nak buat resit dekat Excel. Okey, mula-mula sekali kita kena letak logo company kita kat sini. Okey, saya letak kat sini. Okey, letak kat situ nama perniagaan. Okey. Lepas kita dah letak ni, kita kena letak apa dokumen ni punya nama. Okey. Nama dokumen ni ialah resit. Okey, kalau kita nak cantik, kita letak kotak. Okey, pergi dekat sini, ambil insert. Insert illustration.
Ambil bentuk yang kita nak letak dekat sini. Kita ambil bentuk yang ni cantik sikit. Kita letak dekat sini. Nama dia receipt. Nama dokumen kita receipt. Kita letakkan apa ni, besar sikit. Okay, receipt. Boleh tukar huruf kalau kita tak suka. Dekat home kat sini. Tukar huruf kat sini. Receipt. Okay, kat bawah ni kita boleh letak nombor 2023001. Contohlah itu nombor receipt kita. Kita boleh boldkan dia. Pergi dekat home kat sini, ambil bold. Boleh letak tengah. Bukan ni pun boleh. Okay, ini di tengah. Itu yang pertama. Yang paling penting lepas receipt adalah tarikh. Tarikh. Kena ada tarikh. Tarikh. Okay. Kita letak dekat sini tarikh. Okay, lepas tu kita ambil ke tepi. Jadi dekat sini kita letak kotak. Jadi bila kita type apa-apa tarikh, dia ada dalam kotak ni dengan cantik lah. Okay. Lepas tu kita terus pergi kepada butir-butir yang kita nak letak. Okay. Kita kena letak yang pertama macam saya kata tadi, kita kena ada nama penerima. Nama bayar. Okay. Terima daripada siapa? Diterima daripada siapa yang bayar. Okay, kita boleh letak sini garisan panjang. Okay, pergi kat home. Ambil je sini bawah. Okay, dia terima daripada. Okay. Kita boleh besarkan. Okay. Okay. Untuk bayaran. Bayaran apa? Untuk bayaran apa? Kena jelaskan dekat sini lah. Okay, untuk bayaran. Kita mungkin letak 2 line. Okay, kita pergi dekat home kat sini, ambil je garisan bawah. Okay, ini pun sama. Home kat sini, ambil je garisan bawah. Boleh besarkan dekat sini. Kalau boleh biar samalah. Contohlah ni 26-25. Yang ni pun kita ambil 26-25. Sama 26-25 30. Okay, sama. Lepas tu bayaran untuk apa? Kita dah tulis jumlah diterima. Okay, yang ni kita boleh buat dalam perkataan sebab dia kena 2 ya. Dalam perkataan dan juga dalam apa? Dalam bentuk huruf. Jumlah diterima. Okay. Ambil ni. Okay. Kat sini RM kita letak dalam perkataan ya. RM dalam bukan perkataan, dalam nombor ya. Okey. Berapa dalam nombor, cara bayaran. Okey, kat sini kita tengoklah sebab ada yang bayar guna orang kata cash, ada yang bayar guna bank online. So kat sini saya buat garisan. Okey, yang ni kita letak dekat sini lah. Okey, RM kita letak di sini. Okey, berapa ringgit dan cara bayaran. Kalau kita nak lebih cantik, kita boleh letak kotak macam ni lah sekejap ya.
copy and paste saja. Kat sini RM. Jadi kita boleh tulis lah kat sini berapa ringgit. Jadi kita tak payah letak garisan dekat sini. Kita biarkan tak ada apa-apa. Apa kita boleh delete ni. Cara bayaran ni ada yang bayar bank in, ada yang bayar dengan online transfer. Okey. Lepas tu dekat sini diterima oleh sini kena ada tanda tangan penerima. Kalau kita tak nak tulis pun kita boleh buat dalam bentuk kotak ya. Contoh saya ambil dekat sini, ambil shade, lepas tu saya ambil ni. Saya boleh buat dekat sini satu kotak. Okey, tak ada kotak kat sini, nampak tak ada perkataan shape format dekat sini, tekan dekat sini. Nampak tak kat sini boleh jadikan kosong. Kita tekan dekat sini. Ambil. Contohlah kita nak warna hitam. Ambil hitam. Lepas tu kita dekat sini diterima oleh. Okey, kat sini kita biarkan kosong, tanda tangan dan chop. Kalau boleh tanda tangan dan chop. Dan saya suka kalau ini dekat bawah lah. Ini pun dekat sini. RM berapa kat sini. Okey. Macam ni nampak kemas sikit dah. Ini resip kita lah. Kalau kita nak cantik, kita juga boleh buat yang ni. Yang ni kita bawa ke tepi sikit, ke sini. Resip ni kita boleh bawa ke sini juga. Resip number. Okey. Selalunya kedai menjahit ni nombor telefon 3558. Okey. Email. Banyak lagi kan. Di website. Contoh kan. Dan selalunya nama ni panjang lah. Jahit menjahit enterprise. Okey. Macam ni. Jadi resip kita akan jadi macam ni. So anda nak besarkan, nak kecilkan pun tak ada masalah. So sekarang ni saya nak nak bagi anda tengok dia besar dalam keadaan besar sikit. Tengok kejap. Okey, kita cuba kecilkan dia biar dia nampak cantik. Kita kurangkan space dekat sini. Okey. Okey, kita nampakkan dia cantik. Dan contohlah kita nak buat kotak. Kita nak pastikan semua masuk dalam kotak. Okay. Kita ambil dekat sini lah ya. Ke bawah. Kita ambilkan ruangan yang kita nak print. Kita nak print. Semula ambil ruangan yang kita nak print. Turun bawah. Okey, sampai mana kita nak. Tekan page layout. Set print area. Lepas tu pergi dekat print preview. Kita nampak. Ini kita punya receipt. Cantik tak? Okey. Kita dah dapat receipt ni. Apa kita buat? Nampak tak cantik dia duduk dekat sini kan? So kita ambil apa? Kita pergi dekat setting. Page setup. Okey. Kita ambil portrait. Fit to one. Okey. Tak apa, kita adjust kat sini dulu. Okey. Ambil landscape. Okey, page setup. Margin. Horizontal, vertical. Kita boleh adjust kat sini ya. Okey. Nampak dia duduk tengah-tengah. Cantik kan? Okey, kalau nak besarkan pun boleh. Kita set up dekat sini. Kita adjustkan dia sama mana kita nak lah. Tapi kalau boleh biar dalam satu page saja. Inilah kita punya receipt. Jadi senang lah. Ini kalau kita buat untuk
satu saja dan simple, receipt yang simple ya. Okey. Contohlah yang ni kita tak nak. Okey. Ini untuk receipt yang simple. Macam ni. So anda dah siap. So apa yang perlu, letak je lah tempat kosong. Kalau diterima daripada siapa, jangan anda tulis je lah kat sini. Daripada siapa, untuk bayaran apa, jumlah diterima berapa, dalam ringgit berapa. Dia klik dekat sini. Boleh contohlah 100, RM1,000. Macam tu. Cara bayaran online transfer. Okey. Dia terima oleh siapa yang terima, kita sign dan chop. Kalau kita ada digital sign, just letak je lah digital sign kat sini. Okey, letak tarikh. Bila tarikh? 15/5/23. Okey. Bayaran diterima daripada Encik Lam. Untuk bayaran servis. Contohlah renovation dapur 50%. Jumlah dia terima, kat sini tulis perkataan RM1,000. RM1,000. Macam tu. Diterima oleh, contohlah kat sini, kita sign dekat sini. Okey. Kita ambil apa? Kita ambil home. Pergi dekat insert. Pergi kat draw. Okey, ni pen kita. Okey, settle. Kita tengok preview. Ini receipt kita dah siap. Senang je kan? Okey, ini contoh yang pertama. Sekarang saya nak buat contoh yang kedua. Kalaulah anda berniaga banyak barang. Okey, macam saya tunjuk tadi, kita ada dua jenis receipt. Satu lagi receipt yang banyak barang. Okey, kita buat apa tau? Kita tekan ni. Move all copy. Kita buat satu lagi. Create copy. So, kita ada yang kedua. Nak buat benda yang sama. Cuma, bila kita ada banyak barang, okay, kita perlukan receipt yang panjang sebab barang dia banyak. So, kita kecilkan sikit. Kita nampak dekat sini. Okay, kita insert. Sorry ya. Kita nak kena insert dekat sini. Barang-barang yang kita nak bayar. Okay, macam receipt yang saya tunjukkan dalam ini tadi lah. Okay, dia ada receipt yang banyak kuantiti barang, jumlah apa dia. Okay, tarikh diterima dan kita kena tulis barang particular. So, kita buat apa? Dekat sini. Kita boleh insert banyak. Okay, dan kita buat. Okay, lepas tu kita buat dekat sini. Kita buat dalam bentuk kotak-kotak apa yang kita terima. Diterima daripada untuk bayaran. Okay. Sini kita kosongkan. Apa dekat sini kita kena letaklah apa yang kita nak billkan kepada kita punya pelanggan. Okay. Kita letak dekat sini. Okay. Number. Okay. Barangan. Particular pun boleh tapi kita guna bahasa Melayu lah. Barangan. Harga. Okay, harga. Barangan ni kita combinekan, merge. Okay. Dan harga. Okay, ini kita akan buat macam mana? Kita akan cantikkan dia. Kita akan pergi dekat home. Letak dia di tengah-tengah. Dengan ni kita boleh barangan. Okay, nombor, harga, barangan. Okay, apa kita buat kalau kita nak sama je, kita ambil ni ya, yang gambar chart ni ada format painter. Jadi dia akan ikut semua yang ni sama.
sama dia punya apa, dia punya format dia lah. Okey. Saya terus ambil dekat home, letak kotak. Macam ni. Jadi inilah yang dah ada. Okey, lepas tu anda tulis kat sini jumlah. Kiranya tak cukup ruangan ni, anda boleh tambah lagi lah. Okey, contohlah insert. Okey, insert yang ni. Kita ambil format painter tadi. Oh sorry, minta maaf. Ambil yang gambar chart ni kan. Kita letak dekat sini. Okey, tekan enter. Patutnya boleh buat banyak-banyak sekali. 3, 1, 2, 3. Home, format. So boleh letaklah nombor harga barang harga. Okey, dapat benda yang sama sahaja. Jumlah harga 5,000 dan anda akan nampak dekat sini lah. Apa yang kita perlu buat, kita tengok dia punya, kita kecilkan sekejap ya. Tengok begini bentuk dia. Nampak? Okey. Saya besarkan. Okey, nampak kan? Okey, apa yang anda perlu buat ialah anda highlight balik semula macam tadi. Okey. Highlight kawasan yang anda nak print. Highlightkan saja ke bawah. Okey, ambil dekat page layout, print area, set print area. Lepas tu pergi dekat kawasan ni, print preview, tengok. Ini tadi kita letak landscape, sekarang kita ubah kepada portrait. Nampak? Lepas tu setup, kita mungkin setup apa? Fit in one page. Okey. Okey, dia letak. Macam mana receipt kita? Dah jadi. Senang saja. Dah siap ya? Jadi anda tekan. Anda ada 2 resip sekarang ni, yang banyak items ataupun yang hanya satu item. Sekiranya ada unit ke apa, anda boleh letak dekat sini. Sangat senang. So contohlah kita print dalam bentuk PDF. Ni nampak, I print PDF. So bila dia keluar bentuk PDF, dia kena simpan lah ya. Okey. Desktop, I letak resip. Sample. Okay, kita tengok receipt yang receipt tu, kita tengok result dia. Mana dia receipt tadi? Kita tengok dekat ni receipt sample ni dia. Dekat punya depan ya. Kita tengok. Okay, inilah receipt kita tadi. Nampak? Cantik kan? Okay. Lepas tu kita tengok receipt yang kedua. Receipt yang saya buat tadi tu. Sheet yang ni, simple ni. Saya tekan print preview. Okay, nampak print preview kita tadi. Kita buat landscape ya. Dia keluar landscape. Kita print PDF. Nampak ni saya print PDF. Print PDF. Kita tengok. Receipt 2 sample. So, kita check dekat I punya desktop. Receipt 2 sample. Inilah receipt kita. I besarkan sikit. Cantik kan? So, senang saja anda buat resip dan anda boleh buat resip anda sendiri. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harap bermanfaat. Apa-apa boleh share ya. Terima kasih semua. Jangan lupa tinggalkan komen. Assalamualaikum.